قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Apabila penimbangan amal itu selesai, maka manusia diperintahkan dan dibawa pergi ke kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi masing-masing mendiaminya melalui satu titian, yakni as-sirat, yang biasa disebut dengan nama titian Siratal Mustaqim, titian yang diletakkan untuk menyeberangi lautan api neraka, titian yang di kiri kanannya terdapat banyak pengait-pengait untuk mengait kaki sesiapa yang berhak dikait. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Mastika Hadis. Kita sedang berada di bab beriman kepada adanya hari akhirat. Kita telah berada pada hadis berkenaan dengan titian sirat. Sebelum daripada ini, hadis berkaitan dengan mizan, dengan timbangan amal. Selesai daripada penimbangan amal, maka di antara salah satu yang perlu kita imani, ni cara kita baca ni ialah kita belajar akidah melalui hadis. Ada orang belajar akidah melalui kitab akidah lah. Yang kita ni baca pun berkaitan dengan akidah juga, tetapi melalui hadis-hadis. So di antara perkara yang perlu diimani, yang perlu dipercayai, perlu diyakini, ialah beriman dengan hari akhirat. Salah satu daripada perkara yang terdapat di dalam beriman dengan hari akhirat ni ialah titian sirat. Selepas daripada mizan, ni antara suasana yang berikutnya menakutkan manusia. Setelah bermulanya tiupan sangkakala, maka seluruh manusia hancur, mati semua sekali. Lebih kurang 40 tahun Nabi sebut dalam hadis, tidak ada sesiapa pun yang hidup pada masa itu. Selama 40 tahun itulah Allah Ta'ala menggulung langit-langit yang ada ni, dan alam ini jadi seperti sebelum adanya makhluk. Dan ditukar bumi ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kemudian bumi ini ditukarkan. Cuma ada ulama yang mengatakan bahawa bumi yang ditukar itu dijadikan mahsyar tersebut adalah bumi inilah, bumi yang kita diami sekarang ni. Cuma bumi yang kita diami sekarang ni ada petanda-petanda yang kita boleh bagi tahu kepada orang, aku tunggu kau tepi ni, di lembah ni, dekat dengan bukit ni. Tapi bumi mahsyar ialah satu bumi yang lapang, yang Nabi sebut warnanya keperak-perakan. Lapang tu sehingga kan tidak ada lembah yang menurun dan tidak ada yang meninggi. So kalau kita duduk seorang, maknanya boleh nampak daripada sini, boleh nampak sampai ke hujung. Itu tanah mahsyar ataupun bumi mahsyar, tempat manusia dihimpunkan nanti. Di situlah datangnya seluruh manusia termasuk haiwan. Tuan-tuan bayangkan, seluruh haiwan yang seganas-ganas haiwan, singa pun datang.
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sebut khadi'atan ru'usahum, mereka ni pun tahu kehebatan dan keagungan Tuhan, datang dalam keadaan tunduk kepala mereka. Walaysa laha jarirah, sedangkan mereka ni makhluk yang tak pernah buat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang pada hari itu dalam keadaan tunduk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dengan ayah yang garang lah, walaupun ayah tak marah pada hari itu, tapi kita tahu perangai ayah itu tak boleh tersalah sikit, mesti dia akan marah. Jadi kita beringat tiap-tiap masa, lalu depan dia pun boleh jadi tunduk, merendah diri kita. Ibaratnya begitulah hari kiamat ni, hari orang mengenal sifat qahar dan jabbar Allah Subhanahu wa taala. Dia paksa balik belakang kan. Kita tak nak balik, ada boleh nak duduk atas dunia ni nak hidup sampai bila-bila. Yang tua kalau boleh nak hidup lagi beratus-ratus tahun, yang muda lebih-lebih lagi nak seronok. Yang tua yang tak boleh bergerak dah, tak boleh bangun dah, tu pun nak panjang umur. Kalau boleh nak suruh sihat, segar bogar pula, nak jadi macam orang muda pula. Tapi Allah Ta'ala sampai satu masa dia paksa semua manusia patah balik. Bukan semua manusia lah, semua makhluk balik semula kepada dia. Sebab tu dia guna istilah kampung halaman. Ni dalam kitab ni diguna perkataan kampung. Dalam Quran guna perkataan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji' ni daripada raja'a. Raja'a ni maksud dia pulang. Pulang ni maknanya ke tempat asal. Quran tak guna idhabi, pergilah kepada Tuhan. Idhabi ila rabbik, pergilah pada Tuhanmu. Tidak, tapi dia kata pulanglah. Maknanya kita ni mari daripada sana, mari daripada alam akhirat, nak balik semula ke alam tu lah, ke alam akhirat tu. Daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Jadi salah satu daripada situasi yang akan kita hadapi nanti, setiap manusia kita semua akan hadapi, ialah selepas daripada mizan kita akan meniti titian sirat. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia kata para ulama ijma', para ulama sepakat bahawa sirat ni adalah satu jambatan yang panjang yang letaknya adalah di atas neraka Jahannam. Maknanya di bawah tu adalah neraka Jahannam. So kita boleh tengok macam mana orang-orang yang jatuh ke dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran jatuh dalam keadaan melutut kan? Jatuh dalam keadaan melutut. Wa im minkum illa wariduha, setiap daripada kamu mesti lalu, tak terkecuali, setinggi mana pun kedudukan di sisi Tuhan. Hatta Nabi kita lah Sayyidul Khalq, Sayyidul Bashar, penghulu kepada segala manusia, pun kena lalu atas titian sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, kata Allah. Semua tu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, cumanya selamat tak selamat je. Allah Ta'ala kata thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya. Itu yang zalim, yang khianat, yang tak sempat bertaubat pada Allah Ta'ala, jatuh dalam keadaan melutut dalam neraka Jahannam. Saya sebut tadi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata para ulama ijma' bahawa sirat ni adalah suatu titian, satu jambatan yang memanjang di atas neraka Jahannam. Setiap makhluk manusia kena lalu di atas titian tersebut, dan mereka lalu dalam keadaan berbeza-beza. Bukan lalu dengan kaki, tapi lalu dengan amal. Tidak lalu dengan kaki. Kalau lalu dengan kaki sedap lah. Kita boleh pakai belatih lah sekarang ni. Kita dicerita dalam hadis Nabi sifat-sifat sirat tu macam mana. So kita boleh tahu dah sirat ni begini sifat-sifat dia. Ada 4 sifat diceritakan dalam hadis-hadis Nabi.
Maknanya kita boleh tahu dah ciri-ciri jambatan ni macam mana. So berlatih daripada sekarang ni. Sebab apa? Nak melintas sirat dengan kaki, tidak dengan kaki, dengan amal. Amal itulah yang menentukan kita ni meniti berjalan di atas sirat tu macam mana. Sepantas kilatkah kita, ataupun selaju kenderaankah kita, ataupun selaju kudakah kita, ataupun dalam keadaan heret perut. Heret perut ni macam budak lah. Budak-budak kecil tu baru boleh daripada duk guling gitu, melentang gitu, dia boleh pusing badan. Boleh pusing badan saja, tak boleh heret body lagi. Boleh heret body, ibarat gitulah. Heret body atas jambatan sirat tu. Bawah tu neraka Jahannam. Lepas tu kiri dan kanan ada pengait. Tu di antara ciri-ciri dia. Kita nak tengok cerita dalam hadis. Baik. Dia kata, apakala penimbangan amal itu selesai daripada timbang amal, maka manusia diperintahkan, yakni kita diperintahkan dan dibawa pergi ke kampung tempat balasan. Kampung itulah saya sebut tadi berdasarkan irji'i ila rabbik, balik semula, patah balik ke kampung halaman kita. Dan dibawa pergi ke kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi masing-masing mendiaminya melalui satu titian, yakni nama dia as-sirat. Biasa kita duk sebut dengan nama titian siratal mustaqim. Itu dia kata. Titian yang diletakkan untuk menyeberangi lautan api neraka. Bawah tu Jahannam. Bawah Jahannam. Titian yang di kiri kanannya terdapat banyak pengait-pengait untuk mengait kaki sesiapa yang berhak dikait. Ni pun dia dah sebut dah 2-3 ciri. 2-3 ciri jambatan ataupun titian tempat kita akan lalu. Satunya ulama sebut berdasarkan kepada hadis, himpunan hadis-hadis yang disebut oleh Nabi. Satunya titian sirat ni dia bersifat madhadatun muzillaq. Madhadatun muzillah. Gitu. Kalau hadis sebut gitu. Satunya ciri dia adalah licin. Benda licin ni kita berhati-hati benar. Tuan-tuan pakai selipar Jepun. Orang KL panggil selipar Jepun juga. Tidak Jepun dah, selipar Melayu lah buat. Selipar Malaysia. Yang tu kalau lama-lama kita pakai, dia haus dah tapak. Kita berjalan tempat ada air sikit boleh rebah. Berapa ramai orang rebah dengan sebab selipar tu, boleh jadi ada yang patah, boleh jadi. Patah pinggul lah dan sebagainya lah. Terembah kepala pula, terhempat kepala pula, lagilah bahaya. Benda-benda yang licin ni memang kita berjalan pun berhati-hati. Biasa duk langkah yang laju, tapi bila kita tahu tempat yang licin, kita akan berjalan slow langkah. Ni titian sirat. Salah satu daripada ciri-ciri yang Nabi sebut ialah dia adalah titian yang licin. Satu. Yang kedua, Nabi sebut di kiri dan kanan titian ini dia ada tebing. Ada tebing. Maknanya tebing itulah tempat nanti jatuhnya manusia yang dikait. Jatuh ke tebing itulah. Di tebing kiri dan kanan itulah. Bila manusia tu dikait, maka dia akan jatuh ke dalam neraka tu. Ada yang bergayuk di situ, lepas tu naik pula. Bergayuk di situ, lepas tu naik pula. Dia adalah ibarat macam gambaran kita di dunia ni. Jatuh kita, bangun pula kita. Buat ibadat pula, jatuh pula. Bangun pula kita, buat ibadat pula. Jatuh pada dosa, bangun buat ibadat pula kita. Gitulah ibarat sekali dikait, jatuh. Boleh jadi bergayuk, kaki duduk bawah, tangan duduk atas dah memegang. Tapi sempat lagi boleh naik lagi, berjalan pula atas titian sirat tu. Itu di antara gambaran-gambaran yang disebut dalam banyak hadis Nabi. Cuma ciri yang kedua, dia ada tebing. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan ada tebing, maknanya tak ada tempat yang boleh menghalang kita jatuh. Kalau macam jambatan ni kan dia ada pagar tepi, penghadang tepi tu.
Tuan-tuan pergi ke jambatan Pulau Pinang, boleh aja kita berhenti kereta tepi tu nak tengok laut. Duduk tengah-tengah jambatan Pulau Pinang tu nak tengok ke bawah lah, nak tengok laut. Tak ada masalah, kita pun berasa tak takut. Sebab apa? Ada tebing ada penghadang. Kita boleh bersandar molek-molek situ, selfie lagi. Cuba kalau tak ada penghadang tu, orang tak berani nak duduk tepi tu. Sebab tahu bahaya. Jatuh dalam lautan tu maknanya lautan yang dalam, sebab kapal-kapal besar duk lalu situ. Maknanya bila kapal besar lalu, maknanya air tersebut air yang dalam. Maka kalau begitu keadaan dia, maka bahaya pada orang yang berada di tepi tu. Lepas tu ciri yang ketiga, dia ada pengait pula. Yang kait ni daripada tepi tu, kiri dan kanan tu duk kait. Kait tu dia panggil kalalib. Kalalib ni disebut dalam hadis Nabi mithlu syauk as-sa'dan. Dia seperti duri pokok sa'dan. Kalau tuan-tuan di negara Arab, sebab dia jenis tanaman yang hidup di kawasan berpasir. Di kawasan berpasir. Dia tumbuh melata di atas tanah berpasir tu. Terutama musim hujan. Kalau air itu mengalir ke mana, lembap belah mana, dia berjalan ke arah itulah. Dia ada bagusnya pokok sa'dan ni. Pokok sa'dan ni dia ada bunga, ada daun, cuma dia ada duri. Ada duri. Cuma dia jadi makanan kepada haiwan-haiwan, dan haiwan yang memakan pokok sa'dan ni bagus. Dia punya khasiat dia ialah dia menjadikan susu haiwan tersebut susu yang berkhasiat. Cuma daripada pokok tu dia ada daun, ada bunga, kemudian dia ada duri yang kalau tuan-tuan nak tengok dalam tuan-tuan tanya Syekh Google ada ke? Tuan-tuan bubuh dalam Syekh Google gak tanya dia duri sa'dan, dia akan tubik jenis-jenis macam bentuk dia bulat, tapi sekeliling bulatan itu semuanya duri belakang. Semuanya duri. Pusinglah kok mana pun duri. Maknanya kalau kita berjalan di pantai, di tanah berpasir, tanpa kita beringat, dengan tak pakai selipar pula, dalam keadaan berkaki ayam, jawab dia kalau terpijak tu duri dia boleh masuk dalam isi, payah nak buang. Jadi pengait yang ada di kiri kanan titian sirat tu, begitulah ciri dia, durinya yang tajam tu. Tuan-tuan boleh tengok macam mana gambar dia. Duri yang tajam pokok sa'dan ni, itulah yang mengait kaki manusia, kaki kita lah yang sedang meniti berjalan di atas titian sirat tu. Kalau laju tak ada masalah. Yang lambat ni jadi masalah ya. Laju boleh hari tak sempat nak kait. Tapi yang lambat ni, yang jenis berjalan kaki bukan berlari. Bila kita berjalan kaki, jawab dia ada ruang masa untuk dikait kaki. Apatah lagi dalam keadaan merangkak. Yang jenis merangkak pun ada dalam hadis Nabi sebut, merangkak sehingga dia bertanya pada Allah Ta'ala, apa sebab ni aku ni jadi lambat ni? Lambat nak sampai kepada hujung sana di syurga. Kenapa lambat ni? Dijawab oleh Allah Ta'ala, abta'aka amaluk. Yang melambatkan engkau adalah amal engkau, kerja buat engkau, aktiviti yang kau buat atas muka dunia inilah yang menyebabkan engkau lambat. Apa yang kita buat? Sebab tu kita orang yang beriman kena perhati tengok apa yang kita buat sehari-hari. Sehari-hari ni amal ibadat jadi amal aktiviti yang kita buat ni jadi amal soleh ataupun tak jadi amal soleh. Yang tak jadi amal soleh itulah gambaran kepada pengait, nak menuju ke nak menjatuhkan kita ke neraka. Maka orang yang beriman kepada Allah Ta'ala pasti akan mengisi ruang hidup dia, tak semestinya di masjid jadi amal soleh. Kita duduk di mana-mana pun, kalau kita bijak dia jadi amal soleh. Duduk dengan anak bini jadi amal soleh. Kita duduk dengan sahabat andai jadi amal soleh. Kita buat apa pun dia jadi amal soleh. Kita pergi kerja jadi amal soleh. Kita pergi pasar raya jadi amal soleh. Kita pergi beli barang di mana, di kedai mana-mana jadi amal soleh kalau kita pandai. Tapi kalau kita tak pandai, dia jadi dunia kita. Kita makan nasi jadi amal soleh, kita tidur jadi amal soleh, kita ikutlah buat apa pun dia boleh jadi amal soleh. Tu agama ajar pada kita kan.
Agama ajar daripada apa? Daripada kita masuk tandas, daripada apa? Daripada air kita dimasuki oleh lalat, macam mana nak selesai dengan lalat ni, semua agama ajar pada kita. Nak suruh jadi amal ibadat pada Allah Taala. Tapi kita bila lalat masuk dalam air kita tak guna pun kaedah ataupun cara yang agama ajar, tu pulang pada liu kita lah pula. Cuma nak beritahunya agama ajar. Kalau tak nak buang pun boleh. Ni cara dia. Tu agama ajar pada kita. Nak beritahunya detailnya agama ajar satu persatu pada kita, panduan untuk hidup atas muka bumi ni. Nak suruh selamat di sana pula. Sebab sini duduk, nak balik sana pula, nak balik ke akhirat. Baik. Jadi yang ketiganya ialah dia ada kalalib. Ada apa? Ada yang mengait kaki kita. Yang terakhirnya kata Nabi dalam hadis, Nabi kata titian tadi dia adalah tajamnya umpama haddul Musa. Musa ni pisau cukur. Pisau cukur ni tajam, pisau cukur. Pisau cukur kadang lebih tajam daripada pisau di dapur lagi. Kita guna pisau cukur yang bukan macam dulu. Dulu kita bubus keping. Tuan-tuan orang muda tak sempat kot dengan yang lama. Pisau cukur yang lama, tuan-tuan kan muda-muda semua. Kalau yang dulu dia bubus keping tu, bukan patah kan. Sekarang ni je yang jenis patah. Kalau dulu dia letak sekeping tu, lepas tu dia tutup pula skru. Pula skru maknanya kiri kanan pisau. Kiri dan kanan pisau, maknanya kita boleh pusing-pusing tu. Maknanya pisau yang keluar tu di tepi-tepi tu lebih banyak daripada yang pisau cukur yang ada sekarang ni. Yang sekarang ni kita nampak dia keluar sikit je, tu pun tajam. Tak percaya jangan tarik gini, terawak gini je. Terawak gini je sikit, luka lah kita. Tu nak beritahu sifat sirat ni, sifat titian sirat ni dia tajam seperti pisau cukur. Tajam seperti pisau cukur, lepas tu licin pula, lepas tu ada tebing pula. Macam mana nak bayang tak tahu. Nak bayang macam mana tu Nabi sebut dalam hadis-hadis yang banyak tu. Maka kita yang belajar melalui akidah, kitab akidah ataupun melalui hadis, beringat di antara situasi yang menggerunkan ialah saat meniti titian sirat ni. Lepas tu panjang pula perjalanan dia. Orang yang pertama, hadis depan kita ni Nabi cerita kepada kita, orang yang pertama meniti Rasulullah. Kemudian umat yang pertama meniti umat Nabi. Maknanya kita dulu. Walaupun kita mari kemudian. Nak bandingkan umat-umat Nabi lain. Kita yang mula-mula sekali dibenarkan untuk meniti. Setelah Nabi duduk di hujung sana dah. Nabi duduk tunggu di hujung sana dah. Dengan doa, Allahumma sallim, wahai Allah, selamatkanlah umat-umat aku nak meniti. Tu Nabi duduk di hujung sana, duduk berdoa pada Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala izinkan beri syafaat. Setelah Nabi minta izin untuk memberi syafaat, maka Allah Ta'ala kata fasyafi' tu syafa', maka berilah syafaat. Pulang pada engkau lah Muhammad, engkau nak beri syafaat, akan dibenarkan, akan disyafaatkan. Maka Nabi duduk di sana setelah diizinkan berdoa pada Allah Ta'ala. Ibarat doa Nabi itu sebagai pensyafaat pada kita umat dia. Panjangnya titian sirat ni ada 7 stesen. Ada 7 stesen. 7 stesen maknanya 7 checkpoint. 7 tol lah kalau kita nak gambarkan atas dunia ni. Kena berhenti di 7 tol. 7 tol ni 7 perkara akan ditanya pada kita. Di 7 tempat. Tempat yang pertama dia akan tanya pada kita berkenaan dengan syahadah. Syahadah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita baca tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia akan tanya, apa yang engkau faham dengan syahadah tersebut? Tidak suruh baca, suruh faham apa yang kita reti berkenaan dengan syahadah ni. La ilaha illallah tu apa? Muhammadur Rasulullah tu apa? Tuntutan di balik la ilaha illallah, di balik kalimah syahadah tu apa benda? Tu di tul yang pertama. Andai kata lepaslah kita di tul yang pertama tu, di checkpoint yang pertama, dia tanya pasal syahadah, boleh jawab kita.
Maka kita pergi lagi bertemu dengan poin yang kedua, dia tanya pasal solat. Tanya bab solat pula. Bab solat macam mana solat, sah ke tidak solat kita, tengok balik solat kita, tak boleh nak tipu. Sebab apa? Benda ada bukti belaka. Ada bukti belaka. So akan ditanya berkenaan dengan solat. Hari ni ramai lagi orang yang tak erti berkenaan dengan solat. Kadang-kadang isu-isu kecil. Saya tengok ada dalam Facebook seorang sahabat agamawan. Soalan yang ditanya ialah selepas ambil wudu, selesai daripada ambil wudu, lepas tu dia kata tangan masih lagi berbau najis. Adakah kena ambil wudu semula? Tengok. Mubtilatil wudu pun tak tahu kita. Perkara yang membatalkan wudu pun kita tak tahu. Seolah-olah macam bau tangan kita ni, bau najis di tangan kita ni adalah di antara perkara yang membatalkan wudu. Tapi kalau kita orang mengaji tak apalah, kita tengok perkara yang membatalkan wudu. Mana ada bau najis di tubuh kita adalah perkara yang membatalkan wudu, pergi basuh yalah. Basuh tangan tersebut dengan sabun, hilang dia punya bau, dia beres lah. Tak perlu ambil wuduk balik. Cuma nak beritahu masih ada dalam masyarakat kita mubtilatul wuduk pun tak tahu. Boleh jadi kalau tak ditanya, jawab dia, pergi ambil air semayang semula. Padahal tak membatalkan wuduk. Itu di antara contoh-contoh ibadat yang kita duk buat seharian, yang kita lakukan 5 kali sehari. Jadi antaranya ialah berkenaan dengan solat di checkpoint yang kedua. Kalau selesai bab solat kita di checkpoint yang kedua, pergi ke checkpoint yang ketiga, ditanya tentang puasa. Ditanya tentang ibadat puasa Ramadan kita macam mana. Kemudian ringkasnya, pergi ke checkpoint yang keempat, ditanya zakat. Andai kita ni orang yang layak berzakat, hari ni berapa ramai orang yang berasa diri dia tak layak, tapi macam-macam benda yang kita beli. Kereta menambah kita, tak cukup 1 tambah 2, zakat tak mampu. Dia kata sebab apa? Tengah bulan je habis dah. Tak habis macam mana mau beli kereta 2 butir? Tak habis macam mana gaji kita tengah bulan kita beli kereta 3 butir, pakai 3 butir. Tak habis macam mana? Sebab tu pengiraan zakat kalau ikut wilayah, kita nak kira lepas kita potong keperluan-keperluan asasi kita pun boleh. Kita nak kira dengan cara tak payah potong. Kira gaji kita setahun, lepas tu potong 2.5%. Boleh juga. Ikut sedap kita lah. Kita nak kira mana. Tapi tak kira belaka. Tak keluar zakat daripada mula hijau siapalah ke hari ni boleh jadi tak keluar zakat, bahkan tak ambil tahu persoalan zakat pun. Dia berasa tak layak. Sebab apa? Sebab tengah bulan je habis. Padahal tak tengok kita belanja macam mana. Boleh beli tu, boleh beli ni dan sebagainya, bayar ansuran itu, ansuran ni. Inilah sebab ansuran-ansuran yang kita ambil ni, kita duk berasa tak layak. Padahal mewah dah kita ya. Jadi orang yang cakna zakat, dia akan keluar zakat. Zakat mula-mula sekali dalam hidup dia. Barulah dia kira benda lain. Baik. Yang keempat, yang kelima, kalau lepas bab zakat pergi kepada haji, checkpoint haji. Dia tanya bab haji kalau kita ni orang yang mampu menunaikan haji. Kemudian yang keenam, checkpoint yang keenam, dia tanya bab bersuci. Yang keenam ialah bersuci. Soal bersuci dia tanya. Bab mandi wajib, gitu. Bab hadas kecil, bab hadas besar, tu akan tanya kita di checkpoint yang keenam. Last sekali dia akan tanya kita berkenaan dengan kezaliman. Ini berkait dengan akhlak. Takut yang 6 tu lepas molek semua sekali. Takut yang ke-7 tu berkaitan dengan kezaliman. Ada orang yang terzalim di bawah kita. Tu orang dekat-dekat dengan kita. Bini kita boleh jadi dizalimi. Anak-anak kita boleh jadi dizalimi. Tu orang paling dekat dengan kita. Beringat. Jadi banyakkan tengok orang-orang yang berada di sekeliling kita ni kena zalim atau tidak. Kadang-kadang tak sedar. Ego sebagai suami kadang-kadang jadi sombong kita. Bini duduk dalam keadaan dalam keadaan
Terbuku je rasa dalam hati nak melawan kita bini, takut nusus pula. Duduklah dalam keadaan sabar je. Dengan kerana suami yang panah barat daripada muda sampai ketua. Tuan-tuan bayang, hidup dengan suami daripada muda sampai ketua, panah barat. Tak boleh salah sikit. Silap kau dah terlupa nak buruh belacan je, nak pancung dah. Itu contoh dalam cerita Piramli. Salah sikit je, benda kecil je, tapi jadi bergaduh besar. Tu kadang-kadang perbuatan kita tu menzalimi badan dia, menzalimi perasaan dia. Patutnya kita ambil dia, kita ganti ayah dia. Kita ganti ayah dia, dia duduk dengan ayah dia, macam mana kasih sayang dia dapat? Adik-beradik lelaki dia, macam mana dia duduk dengan adik-beradik lelaki dia, dia dapat kasih sayang daripada abang dia, daripada adik dia. Duduk dengan kita seksanya. Kalau boleh nak cerah, dia kata bimbang, minta cerah kan, takut bergegar aras pula. Hadis Nabi kata dosa besar. Duduklah bersabar, duduk dalam keadaan apa? Bersabar, sabarlah meninggal. Tu bimbang-bimbang kita menzalimi orang-orang yang lemah di sekeliling kita ni. Anak-anak tak berani apa? Sebab apa? Ayuh panah barat ni. Angkat tangan, angkat rotan, angkat itu, angkat ini dan sebagainya lah. Beringat takut kita buat tu dalam bentuk menzalimi. Yang ketujuh ni dia tanya bab kezaliman yang kita buat. Baik. Habis lepas tujuh tu barulah kita boleh boleh menuju kepada syurga. Baik. Tu di antara tujuh sekatan saya baca. Orang-orang yang terkait kakinya itu ada dua golongan. Satu dia kata golongan yang gugur jatuh ke dalam lautan api itu ialah orang-orang yang pada masa hidupnya di dunia telah terpengaruh dan terpedaya dengan hasutan syaitan atau galakan nafsu liarnya, sehingga jatuhnya ke dalam lubuk kejahatan dan kederhakaan sampai matinya, dengan syarat dengan tidak sempat bertaubat. Kalau bertaubat tak apalah, takut tak bertaubat. Yang kedua, golongan yang rebah bangun, bangun balik dan akhirnya selamat sampai ke seberang, iaitu orang-orang yang pada masa hayatnya di dunia kerap kali dikait, dipengaruhi dan diperdaya oleh syaitan atau nafsu ammarahnya melakukan maksiat, tetapi pada tiap-tiap kali mereka jatuh ke dalam satu-satu kesalahan, mereka segera ingatkan azab siksa Tuhan, lalu mereka menyesal dan bertaubat sampai mati dengan keadaan taatkan Allah Ta'ala. Yang ni selamat. Cuma dikait bergayu lepas tu naik pula, dikait bergayu lepas tu naik pula kita. Ni orang yang apa? Hanyut lepas tu sedar, hanyut lepas tu sedar. Sedar tu maknanya taubat pada Allah Ta'ala, Tuhan ampun. Lepas tu jatuh pula, balik semula pada Allah Ta'ala. Jangan berhenti daripada bertaubat pada Allah Ta'ala. Pendeknya, orang-orang yang melalui titian itu terbahagi kepada tiga golongan. Pertama, golongan yang selamat sentosa menyeberangi lautan api neraka. Kedua, golongan yang diputuskan perjalanannya oleh pengait-pengait titian itu, lambat sikit sampai, tetapi dapat juga menyeberangi lautan api itu. Ketiga, golongan yang terkait kakinya lalu jatuh terus ke dalam api neraka. A'adzanallahu minha. Amin. Demikianlah maksud sabda Nabi SAW. Satu hadis yang berkenaan dengan sirat ni. Anin Nabi SAW annahu qala. Dia dot tu maknanya hadis sebelum tu panjang lagi, kemudian dia ambil di tengah je. Syahid dia nak cerita tentang jisir ni, tentang titian. Wa yudrabu jisru jahannam qala sallallahu alaihi wasallam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa du'a'ur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim wa bihi kalalib la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah fatakhtafu an-nasa bi'amalihim minhumul mubaqu bi'amalihi wa minhum al-mukhardalu thumma yanju. Hadis Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW baginda bersabda, dan diletakkan titian neraka Jahannam di atas Jahannam. Baginda SAW bersabda lagi, maka aku serta umatku lah yang mula-mula melaluinya. Nabi orang mula-mula sekali, lepas tu diikuti oleh umat dia. Sedang Rasul pada hari itu masing-masing berdoa dengan berkata, ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan pada titian itu ada beberapa pengait, saya sebut tadi kalalib,
yang Allah jua mengetahui besarnya pengait-pengait itu dengan cepatnya mengait manusia dengan sebab amal-amal jahat mereka. Di antaranya ada orang yang binasa disebabkan amalnya, dan ada pula orang yang dihalang-halang dan diputus-putuskan perjalanannya, akhirnya ia terselamat juga. Dengan keterangan yang tersebut terpulanglah kepada seseorang memilih golongan manakah yang ia suka menjadi ahlinya. Orang yang berfikiran sihat sudah tentu berusaha bersungguh-sungguh supaya Tuhan beri taufik menjadi ahli golongan yang pertama, iaitu ahli syurga, orang yang selamat di atas titian sirat ni. Laju, tidak mengangkut, tidak mengesok, tidak berjalan sepantas kilat. Selagi peluang tu ada depan mata kita, masih ada ruang masa pada kita ni, guna untuk perbaiki amal kita. Pada tu dulu akan datang kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi manusia. Yang ni dua, antara syurga ataupun neraka. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala